Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur pada Allah SWT kerana pada pagi ini kita dapat bertemu dalam satu majlis ilmu yang mudah-mudahan memberi pada kita kesegaran iman, memberi pada kita kekuatan untuk melakukan amal saleh pada hari-hari Ramadan yang terakhir ini. Bagi tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekalian yang berada di TikTok dan juga sahabat-sahabat di Facebook saya, jangan lupa tolong share pada teman-teman kita yang lain. Moga-moga pertemuan kita pada pagi ini menjadi sebab orang lain berubah, mendapat hidayah di sisi Allah SWT. Terima kasih Rahman, terima kasih kepada semua yang hadir. Okey, terima kasih tuan, terima kasih Adamia Empire, terima kasih semua. Alhamdulillah, jangan lupa share pada teman kita yang lain tahu. Syukur pada Allah Taala kerana beri pada kita peluang untuk bertemu pada hari-hari akhir Ramadan ni. Boyang-boyang, Alhamdulillah, salam siap Osman, Mas Najwa, barakallahu fikum. Terima kasih semua. Jangan lupa share pada teman kita yang lain tahu. Diskusi kita pada hari yang penting ini menuju ke hujung Ramadan. Apa lagi perkara yang boleh kita tambah nilai diri kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saya sambung perbincangan semalam, pandangkan ada lagi yang bertanya tentang i'tikaf. Sebagai satu kelebihan umat Nabi Muhammad SAW, ibadah yang dikerjakan itu seperti disebut dalam hadis, seumpama seorang yang 3 orang pekerja. Pekerja pertama memulakan kerjanya lepas subuh sampailah kepada waktu zuhur. Lama tak ada kerja. Pada lepas subuh tadi 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 7 jam. Datang pekerja yang kedua, maka mula kerjanya daripada lepas zuhur sampai ke maghrib, iaitu pukul 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lebih kurang 6 jam. Okey. Kemudian kedua-duanya menerima balasan masing-masing. Yang pertama mendapat satu bekas habuan, yang kedua pun mendapat satu bekas juga. Satu beg lah contohnya, ataupun satu jumlah lah. Tiba pekerja yang ketiga, Alhamdulillah, Ibrahim, barakallahu fikum. Terima kasih Khalid Suri, terima kasih Ustaz Nulis. Masih lagi bincang tentang kelebihan umat Nabi ini yang diberikan ibadah nilainya besar walaupun kerjanya sedikit. Tiba pekerja yang ketiga, kerjanya cuma di antara maghrib dan isyak saja. Berapa jam? 1 jam ataupun lebih sikit atau kurang sikit. Pukul 8 sampai pukul 9 saja. Tapi menjelang waktu penerimaan habuannya, balasannya, maka dia mendapat 2 beg. 2 ganjaran. Yang tadi bekerja 7 jam, 6 jam cuma dapat 1 saja. Kini yang ketiga bekerja 1 jam cuma dapat 2 beg. Maka dua yang pertama mempertikaikan, mempersoalkan, hai majikan, kenapa boleh bagi kami satu, kerjanya panjang, berat, penat, tapi si fulan ni pula kerja 1 jam dapat 2. Maka Allah Ta'ala menjawab, zalika fadli utihi man asya'u min ibadi. Inilah kelebihan yang aku miliki, aku beri pada siapa yang aku kehendaki. Tak boleh dipersoalkan. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Afiq. Allah tidak ditanya tentang apa yang dia buat. Yang ditanyalah kita-kita ni, apa amalan yang telah kita lakukan. Pernah Iblis laknatullah datang kepada seorang daripada Nabi Allah SWT, Nabi Idris. Dan berkata kepada Nabi Idris ataupun Nabi Isa, Allah Ta'ala menguji hambanya. Boleh tak seorang hamba pula menguji Tuhannya? Contohnya lah, boleh tak seorang tu mencampakkan diri daripada gunung mengharapkan Allah menyelamatkannya? Itu ujian hamba kepada Tuhan. Maka jawapan Nabi Allah ini, sungguhnya Allah berhak untuk menguji hambanya kerana hamba itu milik dia mutlak. Tapi hamba haram baginya menguji Allah SWT. Tak boleh kita menguji Allah SWT. Jadi tuan-tuan dan hadirin yang dikasihi, kita dah ada pada penghujung Ramadan. Saya masih lagi merujuk pada tafsir Ibn Katsir. Saya galakkan tuan-tuan miliki tafsir Ibn Katsir ni. Tafsir Ibn Katsir ni sangat penting untuk kita baca. Kita dah khatam Quran dalam Ramadan, Alhamdulillah. Jangan lupa untuk faham. Terima kasih Zaki Sahlan, terima kasih Lovely, terima kasih Yan, terima kasih Muhammad Razali, Siti Za, sahabat kat Facebook, Faizal, Allah salam semua, doktor. Tolong share pada teman kita yang lain ni. Mudah-mudahan ada kebaikan dalam apa anjuran kita, ajakan kita pada hari ini. Kalau orang perkara-perkara mungkar itu dia sebar luaskan begitu cepat sekali. Kita orang yang baik-baik, cuba untuk jadi baik, mendengar perkara-perkara kebaikan, tolonglah share pada teman yang lain. Al-Hafiz Saleh, barakallahu fikum, Allah eloknya nama minta. Hamizan, Cikgu Ruhaya, Alhamdulillah, terima kasih. Baik, lihat pada jilid yang pertama, muka surat 482, surah Al-Baqarah. Keistimewaan tafsir Ibn Katsir ni, kalau tuan-tuan lihat metodologinya ada saya jelaskan dekat awal ni.
Ya, kalau tuan-tuan baca tafsir Ibn Katsir, cetakan bahasa Melayu ni, terbitan Telaga Biru ni, tuan-tuan akan jumpa kat awal ni bagaimana kita membaca tafsir. Ya, saya ada jelaskan kat awal ni tulisan saya bagaimana kita membaca tafsir. Nampak? Ya, kaedah kita membaca tafsir. Apabila kita membaca tafsir, apakah caranya yang betul? Dengan cara demikian, bila saya bagi pada tuan-tuan kunci-kunci daripada baca tafsir ni, nanti tuan-tuan baca sendiri. Jangan lupa tahu, memiliki tafsir Ibn Katsir, terbitan Telaga Biru yang terbaru ni dalam bahasa Melayu. Baik, kita tadi nak bincangkan ayat yang ke-193 daripada surah Al-Baqarah, iaitu pada muka surat ke 482. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. Sadaqallahul Azim. Semalam saya ada bincang dengan tuan-tuan tentang ayat ni sedikit dalam kuliah subuh di Masjid Bangsa semalam. Dan ada kalangan tuan-tuan yang mencadangkan supaya dimaklumkan bagus cadangan ni. Andai tuan-tuan minat untuk dapatkan tafsir Ibn Katsir ni, tuan-tuan boleh pujuk ke, boleh minta ke, boleh usulkan kepada masing-masing tuan-tuan, surah-surah tuan-tuan untuk memiliki satu set tafsir Ibn Katsir. Ya, tuan-tuan boleh usulkan supaya masjid, surau, dana mereka boleh beli tafsir Ibn Katsir. Dan para imam, di samping mereka baca surah Al-Mulk sebelum tidur pada waktu malam bersama dengan jemaah Al-Isya, mereka juga boleh menterjemahkan dan tafsirkan sebahagian Quran, kerana bahasa ni sangat mudah, tuan. Cikgu-cikgu kat sekolah boleh usulkan kepada PIBG supaya setiap sekolah kita tengah buat kempen ni, satu masjid satu tafsir, satu surau satu tafsir, satu sekolah satu tafsir, satu pejabat satu tafsir, satu rumah satu tafsir. Tolong tuan-tuan sokong projek ini. Mudah-mudahan kita dapat memberikan cahaya, bawa pulang cahaya, bawa nur ke rumah kita, ke masjid kita, ke surau kita, ke pejabat kita, ke sekolah kita. Alhamdulillah. Bonda Petua Nasihat Wanita, barakallahu fikum. Terima kasih semua yang hadir. Nurnat Haz, terima kasih. Muhammad Safwan Arif dekat TikTok. Terima kasih kepada Ustaz Nulis yang tak jemu-jemu menulis nota fakta dan juga doa untuk kita semua. Jangan lupa tahu masuk sahabat Ustaz Azan di Telegram, kerana sekali yang saya sampaikan ada dicatatkan situ oleh para sahabat yang salih, yang salihah. Terima kasih Ustaz Nulis sekali lagi. Ustaz Safi Sadiqin, alhamdulillah. Syamila Sofia, alhamdulillah. MNZ Muhammad Aqil. Terima kasih semua yang hadir. Vidya, terima kasih hantar bunga kat saya, hantar star pada saya, terima kasih. Mayu Mamaku, alhamdulillah. Mahfuzah Yusuf, alhamdulillah, semua izan irsyad. Jadi terjemahannya, dihalalkan bagimu pada malam bulan puasa, iaitu kamu bercampur dengan isterimu. Mereka itulah pakaian bagi kamu dan kamu adalah pakaian buat mereka. Allah mengetahui bahawasanya kamu tidak dapat menahan nafsumu, kerana itu Allah mengampuni kamu dan bermaaf kepadamu. Maka sekarang campurilah mereka dan carilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu, dan maka minumlah hingga terang bagimu bahagian benang putih dari benang hitam, iaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai malam. Tapi janganlah kamu campuri mereka sedang kamu iktikaf di masjid. Itulah larangan Allah, maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada manusia supaya mereka takwa. Ini adalah rukhsah. Rukhsah ni maknanya lawan kepada azimah, tuan-tuan. Contoh rukhsah ialah nanti kita balik kampung bulan Syawal nanti, kita dibenarkan untuk jamak qasar. Sebagai contohnya, kalau kita ada isu nak mengambil wuduk kerana penyakit, kita boleh tayamum. Itu nama rukhsah. Nampak tak? Kalau kita tak mampu buat haji ifrad, kita boleh buat haji tamattu'. Namanya rukhsah. Rukhsah ni maknanya kemudahan yang diberikan dalam syarak. Alhamdulillah, kakak sayang Unumair, Halimah Abdul Rahman, Ta'arifin dekat Facebook. Terima kasih semua. Jangan lupa share pada teman-teman yang lain, kerana diskusi ni merupakan satu sunnah yang diabaikan oleh kebanyakan umat Islam pada hari ini. Apakah sunnah tersebut? Iktikaf. Tapi sebelum kita pergi buat iktikaf ni, saya nak bawa sikit cerita tentang rukhsah yang diberikan oleh Allah SWT kepada umat ini. Dahulu, mereka yang terdahulu pada zaman awal difardukan puasa, ada kalangan para sahabat ini, bila mereka telah berbuka, mereka tidur kerana kepenatan yang amat sangat. Negara mereka panas, puasa pun lebih daripada kita, panasnya luar biasa. Maka kalangan mereka ni lepas berbuka terus tidur. Lepas buka sembahyang maghrib, lepas tu tidur.
Sebab waktu maghrib isyak gapnya panjang. Bila tidur terbangun semula, maka hukum pada ketika itu adalah tidak boleh makan lagi selepas tidur yang dilakukan selepas berbuka. Dan tak boleh bersama dengan isteri. Fauzia Jimat, wassalam semua. Jadi dia satu benda yang memberatkan. Bila kaum muslimin ni penat, mereka terutamanya membanting tulang pada siang hari bekerja di ladang-ladang kurma, maka tentulah panas, penat, energi pun dah tak ada, buka puasa. Kemudian lepas sembahyang tu tidur, lepas tidur tu tak boleh nak makan lagi dan tak boleh nak berhubungan suami isteri. Ya, itu satu perkara saya terangkan semalam. Kemudian ada juga kisah menunjukkan sebagaimana dikatakan Ishaq daripada Bara' bin Azib, pada waktu itu para sahabat Nabi sedang puasa, mereka berbuka, maka tidak makan sampai malam berikutnya. Qais bin Sarim al-Ansar pernah bekerja seharian di ladang miliknya, dan waktu buka dia menemui isinya bertanya, apakah kau punya makanan? Isinya jawab tidak. Tapi aku akan cari makanan untukmu. Qais pun mengantuk hingga dia tertidur. Ketika isinya datang melihat suami tidur, dia berkata, rugilah engkau, mengapa kau tidur? Pada waktu siang hari, Qais itu jatuh pingsan kerana kepenatan yang amat sangat. Bila dia dah tiba waktu buka, dia tak berbuka sampai maghrib, kemudian tidur, maka sebab itu haram baginya untuk menyentuh makanan, untuk menyentuh isterinya. Begitu pada awal. Baru mengikuti. Biar boleh saya tahu judul tafsir Telaga Biru ni, tafsir Ibn Katsir, cikgu. Suzy, cikgu takaful ni tafsir Ibn Katsir. Tafsir Ibn Katsir ni ada banyak jilid, nak tengok ni. Saya tunjuk pada cikgu. Ni tafsir Ibn Katsir, nampak tak? Saya sebut kat Facebook, nampak tak? Dia ada banyak jilid kan. Ni tafsir Ibn Katsir yang saya maksudkan. Okey. Jadi tuan-tuan dapatkan sekolah ke, ataupun PIBG ke, ataupun masjid ke, surau ke, usahakanlah untuk ada tafsir ni. Kita adakan kempen ni tuan-tuan, satu rumah satu tafsir, satu pejabat satu tafsir. Ada masalah semua. Barakallahu fikum. Terima kasih. Baik. Kita baca bulan Ramadan untuk khatam, kita baca lepas Ramadan untuk faham. Itu target kita dalam hidup ini. Langkah ruginya kalau kita tidak memahami tafsir, tak faham. Kerana terjemahan yang ada tu kadang-kadang ada perkara yang perlu penjelasan lebih lanjut. Maka itu fungsinya tafsir. Tafsir lain daripada terjemahan tu, cikgu. Terjemahanlah yang basic, surface ni sahaja, permukaan sahaja. Tapi nak pergi mendalam, kita nak go deeper, kita kena membaca tafsir. Itu dia. Jadi ini antara tafsir yang terbaik. Kerana saya terangkan dekat metodologi awal ni, dengan tulisan saya sendiri, bahawa tafsir Ibn Katsir ni diterima oleh umat Islam secara berkurun-kurun dah. Di universiti, di pondok-pondok, di masjid-masjid, di negara umat Islam keseluruhan, mereka baca tafsir Ibn Katsir. Kerana pendekatan Ibn Katsir ni sangat mudah. Dia akan mentafsirkan ayat dengan menggunakan ayat Quran. Kalau tak ada ayat Quran, barulah dia akan ambil daripada hadis-hadis Nabi. Kalau tak ada daripada hadis-hadis Nabi, barulah dia akan pergi kepada pandangan para sahabat. Kemudian barulah pergi kepada aspek logawi, logah. Apakah maksud yang dikehendaki kat situ. Baik, saya pernah cerita pada tuan-tuan, sahabat Nabi ni pun level pengetahuan mereka berbeza-beza. Dan nariknya dalam ayat ini, kalau kita perhatikan antara perkara yang berlaku, iaitu ketika Allah menjelaskan hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr summa atimus siyama ila lail. Imam Ahmad meriwayatkan daripada Sya'bi dari Adi bin Hatim berkata, ketika turun ayat ini, aku sengaja mengambil dua ikatan tali, satu warna putih, satu warna hitam. Aku letak di bawah bantalku. Setelah itu melihat kedudunya, ketika sudah kelihatan dariku jelas tali yang putih dan hitam, maka aku langsung menahan diriku dari makan. Dan keesokan harinya aku menemui Nabi dan aku beritahu kepada baginda apa yang telah lakukan. Baginda pun bersabda, tentulah bantal kau sangat lebar. Sebenarnya maksudkanlah terangnya dan gelapnya malam. Ini cerita lawak para sahabat. Sahabat ni pun ada level pengetahuan berbeza. Ada yang bijak dan genius macam Abu Bakar, macam Omar, Osman, Ali. Mereka ni adalah mereka yang sangat super genius, yang bijak. Tapi ada juga yang tak pendidikan tinggi, yang datang daripada kalangan Arab Badui. Maka apa yang berlaku ketika ayat ini, mereka faham secara literalnya. Iaitu Allah Ta'ala menyatakan, hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam dari fajar. Maka apa yang berlaku, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian, sahabat ada di kalangan sahabat Nabi ni, jadi mereka memahami maksud ayat itu ialah letak betul-betul benang putih dan benang hitam di bawah bantal. Sedangkan maksudnya bukan begitu. Sa'id Nur Ais Kamal. Sa'id maknanya bahagia. Nur cahaya, Ais perlukan, Kamal sempurna. Baguslah tu. Allah, bertimpa bertautan nama-nama yang bagus. Baiklah. Namakan anak nama panjang-panjang. Buat tak kita penat panggil satu, panggil yang kedua.
Ya, apa namanya? Ilhamni Rahman. Ilhamni Rahman. Ilham ni satu makna, Rahman perkara kedua. Ilham ni makna alhimni, ya Allah ilhamkan untuk aku. Ilhamur Rahman, nama panjang-panjang. Tak ada sahabat tanya tadi terjawab. Sahabat hadir Bika Alhamdulillah salah daripada Singapura pun ada, Brunei pun ada. Terima kasih sahabat sekalian. Tolong share pada teman kita tau. Saya nak ceritakan bahawa ada kalangan para sahabat Nabi ni pengetahuannya tidaklah mencapar, besar, bijak macam sebahagian lain. Ada yang berasal daripada keturunan duduk dekat kawasan-kawasan pedalaman macam kita, ibarat macam kawasan pedalaman lah. Mereka duduk kat Badui, mereka Arab Badui, tak ada pendidikan tinggi. Jadi apa yang berlaku bila dia faham ayat ni turun, betul-betul dia ambil benang putih dan benang hitam letak di bawah bantalnya. Amanda ini, ahlan salam semua. Terima kasih sahabat yang hadir. Dia ambil benang putih, benang hitam letak bawah bantal. Kemudian di tengah malam tengok, nampak tak putih? Kalau yang hitam ni tak nampak lah. Bila nampak yang putih ni kan dah siang. Jadi tak boleh makan lagi. Dia faham begitu. Dia jumpa Rasulullah. Ustaz Sofan, Assalamualaikum. Sandakan ni, Allah Akbar. Jangan lupa share pada teman kita yang lain tau. Moga jadi jariah ilmu kita di samping sedekah subuh yang ramai telah buat pagi ni. Allah, saya tengok ada ahlul khair pagi ni sembahyang subuh, pergi bagi duit kat anak-anak yang bangun qiyam. Ya Allah, hebatnya mereka. Kadang-kadang kita tengok kelakuan orang salih ni, kita terikut nak buat. Salah si Osman Yang Mulia Sharifah Azizah, Zainul Yahya, Latifah Harun. Jadi sahabat ini dia memahami ayat itu secara literal. Dia pun ambil benang putih, benang hitam letak bawah bantal. Tengah malam tengok, kalau tak nampak dah benang hitam ni, mana dia kan masih lagi boleh makan. Nampak je benang putih dah tak boleh makan. Dia faham gitu. Lalu bila dia jumpa dengan Rasulullah, seorang bergurau dengan dia. Terus dia kata, besar benar ke bantal kau? Jadi masa Rasulullah SAW tu, Rasulullah bergurau. Rasulullah ni suka bergurau. Kana yamza wala yakulu ila haqqan. Nabi kita suka bergurau. Tapi gurau Nabi itu semuanya yang baik-baik. Dan sahabat Nabi melihat sahabat Nabi keluar dari masjid menyembunyikan sepatu atau slipper kawannya. Nabi pun keluar, Nabi tegur, jangan, kalau kita nak buat lawak dengan orang, jangan lawak yang menyebabkan dia terkejut, dia panik, dia pun kelam kabut nanti. Jangan lawak tu, biar lawak yang menambah hubungan kasih sayang, kemesraan hubungan. Macam Nabi SAW pergi ke pasar Madinah, Nabi lihat ada seorang sahabat. Sahabat ni dia berkulit gelap, sawo matang. Nabi pun tekap matanya di belakang. Begitu. Dan Nabi pun sabda, siapa nak beli hamba? Siapa nak beli hamba? Kelang kabut dia bertahankan diri. Saya bukan hamba, dia kata. Akhirnya Nabi pun melepaskan tangan baginda yang mulia itu. Sahabat ni pun tengok, Allah Rasulullah, siapa lah nak beli saya, wahai Rasulullah? Rasulullah jawab, Zahir, namanya Zahir lelaki tu, sahabat Nabi itu. Walaupun kau mandang dirimu hina, tapi di sisi Allah engkau sangat mulia. Tengok Nabi kita bergurau SAW. Boleh tahu kelebihan sahabat Rasulullah, Sa'id bin Zaid. Sa'id bin Zaid. Sa'id bin Zaid ni sahabat Nabi, salah seorang daripada 10 yang paling awal masuk syurga. Beliau adalah iparnya kepada Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu an, dan beliau lah di antara yang kita baca kisah kesamaan Umar berkaitan dengan kehidupannya bersama dengan isterinya itu, adik kepada Umar Khattab radhiyallahu anhu bernama Fatimah. Nanti kita cerita sahabat-sahabat Nabi. Sekarang kita masih lagi dalam hukum fikih berkaitan dengan i'tikaf, takut tak sempat nak cover nanti. Cerita sahabat Nabi nanti kita boleh delaykan lepas raya pun tak apa. Tapi kisah yang berkaitan dengan hukum hakam puasa dan juga perkara-perkara yang ditinggalkan umat pada hari ini perlu diberi penekanan. Boleh Boleh macam tu InsyaAllah nanti kita ada kisah-kisah para sahabat kita akan sampaikan insyaAllah. Terima kasih. Barakallahu fikum. Terima kasih Halimah Sembuh. Terima kasih semua Masudin, terima kasih Nujahidah. Agli pun ada. Siapa Agli ni? Mahajuso Nurin. Terima kasih semua sahabat yang berkongsian. Nafizah Usman, Nama Surah dekat Facebook. Terima kasih kerana share pada teman kita yang lain. Jadi Nabi telah pun bergurau dengan sahabat ini. Mungkin pendidikannya tak tinggi, dia mengambil benang betul-betul seperti maksud ayat ini. Padahal ayat ini merujuk kepada maksud fajar sadiq dengan fajar kazib. Fajar sadiq adalah betul-betul masuk waktu subuh. Kazib sebelum itu. Kalau zaman Nabi dulu ada 2 kali azan. Azan pertama tu macam kita lebih kurang pukul 5 pagi lah. Azan kedua tu masuk waktu subuh yang sebenarnya. Jarak di antaranya lebih kurang sejam. Jadi azan yang pertama tu fajar kazib namanya. Fajar tapi belum yang sebenarnya. Kazib maknanya fajar bohong, fajar palsu, fajar yang belum betul, belum masuk waktu sebenarnya. Fajar sadiq, fajar yang benar-benar menandakan dah masuk waktu subuh, dah berakhir waktu kita sahur, dah lepas waktu imsak. Imsak ni pula merujuk kepada satu gap di antara
Waktu terakhir kita makan, waktu sahur dengan masuknya azan. Lebih kurang 10 minit lah. 10 minit tu kita berhenti lah. Kita berhenti makan, duduk bersedia, gosok gigi dan sebagainya. Untuk persiapan puasa, berniat. Ya, lain kali tak green screen ni masih lah ya. Saya tak pandai TikTok. Baru je nak masuk-masuk ni. Nanti saya masukkan dekat green, green backdrop. InsyaAllah nanti saya buat tuan-tuan. Terima kasih semua. Jelas jelas. Baik. Jadi balik kepada ayat ni tadi. Yang sebenarnya maksud kat sini adalah masuknya waktu fajar sadiq. Maka dengan sebab itu berakhirlah waktu kita bersahur. Ini maksudnya. Baik Jadi Nabi bergurau dengan sahabat ni, mengata kalau begitu bantalmu sangat lebar. Jadi apa yang maksud kat sini adalah merupakan dalil galakan untuk bersahur. Dan dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, Nabi sabda, tasaharu fa inna fi sahuri barakah. Bersahurlah kerana sahur itu membawa keberkatan dalam hidup. Keberkatan yang dimaksudkan adalah keberkatan waktu itu sendiri. Istighfar, tasbih, selawat, doa, itu keberkatan. Yang kedua, keberkatan kerana makan. Dengan sebab makan yang halal ni tadi akan beri kekuatan kepada kita untuk berpuasa sepanjang hari. Itu sebab keberkatan ni. Dan di samping itu, keberkatan pada puasa sendiri. Bulan itu penuh keberkatan, jadi banyak keberkatan yang datang, jangan kita abaikan. Kerana orang saleh ini melihat aspek-aspek pahala ni sebagai usaha dia untuk dia tekankan, dia fokuskan. Sebagaimana seorang peniaga yang tamakkan habuan dunia, maka dia tak akan bagi less kepada kita, dan apa sahaja perniagaan yang ada. Usahakan RM1, 10% pun dia tak bagi. Dah masuk dalam sistem, dia kata. Kita minta diskaun bukannya 90%, 50% pun dia tak bagi. Kerana dia kata dah kira dalam sistem. Dia bagi kita hadiah saja, takkan kurangkan harga. Maka demikian juga tuan-tuan, orang yang hendakkan akhirat, dia mesti tamakkan pahala di sisi Allah. Bahkan kita kena lebih tamakkan pahala di sisi Allah, kerana kalau kita baca kisah Nabi yang mulia, Nabi Ayub itu, baginda jatuh sakit kan. Sampai Allah ceritakan surah Al-Anbiya itu. Wa ayyubu idnada rabbahu anni masyadur wa anta arhamur rahimin. Nabi Ayub mohon kepada Allah, dan berkata kepadanya, Allah, aku disentuh oleh sedikit kesusahan, maka engkau maha pengampun di kalangan yang, engkau maha penyayang, paling penyayang di kalangan yang penyayang itu. Kisah Nabi Ayub ni kan, kita semua tahu. Maka Allah Ta'ala pun sembuhkan baginda. Dan Allah bagi kepada Nabi Ayub ketika Nabi Ayub sedang mandi. Dalam hadis mengatakan Nabi Ayub mandi dalam keadaan tidak pakai apa-apa, berbogel. Tiba-tiba Allah hantarkan kelkatu, patung, serangga-serangga yang berterbangan itu, tiba-tiba semuanya menjadi emas. Ada banyaklah pengajaran pada hadis itu tuan-tuan. Kenapa dia sebut perkataan berbogel sebagai contohnya. Maka Nabi menjelaskan bahawa keharusan kita mandi dalam keadaan begitu. Tapi yang kita nak jadikan poin hujah perbincangan kita, Nabi Ayub yang kaya raya sekalipun, bila Allah hantarkan belalang menjadi emas itu baginya berjatuhan di hadapannya, maka Nabi Ayub mengkutip. Maka malaikat datang bertanya kepadanya, "Hai Ayub, Allah dah beri padamu kelebihan banyak, engkau ambil lagi ni, beri ni." Maka jawapan Nabi Ayub, "Ini merupakan anugerah Allah, ambil je lah." Ni kelebihan-kelebihan yang Allah beri kepada kita. Jadi mereka yang tamakkan akhirat, mereka akan berusaha untuk mengambil apa saja peluang yang Allah berikan itu tanpa mengabaikannya. Kelebihan sembahyang berjemaah pergi, sedekah buat, kelebihan baca Quran buat, kelebihan bangun malam buat, iktikaf buat. Maka sungguhnya inilah ketamakan ahli akhirat kepada akhirat itu melebihi ketamakan ahli dunia kepada dunia. Demikian ni tuan-tuan. Baik. Kemudian Nabi menjelaskan dalam hadis riwayat Amr bin Al-As dalam Sahih Muslim, inna fasla ma baina siyamina wa siyam ahli kitab aklatu sahur. Yang bezakan puasa kita dengan puasa ahli kitab, kata Nabi, kita adalah sahur. Bezanya ahli kitab mereka tak bersahur. Kejut anak-anak kita kat universiti tu, telefon dia, nak sahur ke belum nak? Dah pukul 5.30 ni, bangun makan, walaupun segelas susu, sebiji korma, bangun. Begitu tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Terima kasih pada Zazan Travel kerana penajaan kuliah pada pagi ni. Yang lupa kami Birkah Batu Sauda yang tuan-tuan gunakan sejak PKP lalu, kami dah sampai stok yang baru. Jangan lupa untuk menghubungi Zazan Travel. Stok Birkah iaitu Batu Sauda yang sangat digalakkan untuk kita gunakan, kerana dalam hadis mengatakan dia rawatan kepada banyak penyakit. Boleh kata semua penyakit, melainkan kematian, kata Rasulullah SAW. Para sahabat yang cedera parah dalam peperangan macam Uhud pun Nabi galakkan mereka mengambil Habatus Sauda seperti disebut di Ibn Qayyim, maka Allah beri kesembuhan kepada mereka. Namanya Habatus Sauda, dia nama brand Birkah. Dah sampai stok yang baru, alhamdulillah. Baru minggu lepas sampai. Tuan-tuan yang memerlukan boleh hubungi Zazan Travel. Terima kasih tuan. Baik. Jadi yang seterusnya, apa yang menarik dalam kisah ni adalah tentang iktikaf. Tadi saya dah cerita kepada tuan-tuan bagaimana
dalam iktikaf para sahabat. Dan semalam saya ceritakan kepada tuan-tuan ya. Baik, saya baca lagi pada muka 491. Kita skip semalam, saya dah huraikan banyak. Ya. 490 maksud saya. Wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid. Jangan kamu campur mereka sedang kamu beriktikaf di masjid. Ali bin Abi Talha meriwayatkan daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhu bahawa ayat ini turun berikutan dengan seorang yang iktikaf di masjid pada bulan Ramadan atau di luar Ramadan. Allah mengharamkan mereka untuk mencampuri isteri pada malam hari, siang hari setelah dia menyelesaikan iktikafnya. Ada seorang yang jika beriktikaf keluar dari masjid mencampuri isteri kehendaknya, maka Allah firman wala tubashiruna wa antum akifuna fil masajid. Jangan kamu mencampuri mereka sedang kamu iktikaf di masjid. Artinya jangan kalian mendekati mereka selama kalian masih dalam keadaan iktikaf dalam masjid, dan tidak pula di tempat lainnya. Jadi Ibnu Abi Hatim menceritakan daripada Ibnu Mas'ud, seorang tidak boleh mendekati isinya saat dia dalam iktikaf. Apa yang disebutkan dari mereka ini menjadi kesepakatan para ulama bahawa orang yang sedang iktikaf diharamkan baginya isinya sama dengan iktikaf di masjid. Kalau dia kena pulang ke rumah kerana satu keperluan, maka tidak diperkenankan baginya berlama-lama di rumah kecuali untuk untuk qada hajat atau sebagainya. Dan tidak dibolehkan baginya mencium isinya, merangkulnya, serta tidak boleh menyebutkan dirinya satu selain daripada iktikaf. Selain itu dia juga boleh menjenguk orang sakit tapi tak boleh menanya, tetapi boleh menanyakan keadaannya ketika sedang melaluinya. Tuan-tuan yang berkat saya, iktikaf ni ada hukum-hukum yang tertentu. Antaranya seperti disepakati oleh para ulama dan ada yang dipersisihkan. Mengenai perkara itu ada disebutkan dalam kitab-kitab berkaitan dengan puasa. Oleh kerana itu para fuqaha yang menulis kitab puasa disertai dengan pembahasan tentang iktikaf mengikuti cara Quran mengingatkan masalah iktikaf selepas masalah puasa. Masalah maknanya dalam hukum-hukum iktikaf dibawa selepas hukum puasa. Dalam penyebutan iktikaf setelah puasa oleh Allah terdapat bimbingan dan peringatan untuk iktikaf pada saat puasa atau 10 hari terakhir Ramadan sebagaimana yang ditunjukkan Nabi SAW. Dan peninggalan baginda, isi-isi baginda pun mengerjakan iktikaf. Itu disebutkan Bukhari dan juga Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha ummul mukminin. Juga diriwayatkan dalam Sahih Bukhari bahawa Safiyah binti Huyai pernah menziarahi Nabi. Nabi iktikaf di masjid pada masa itu. Lalu Nabi pun berbicara dengannya. Hal itu terjadi pada malam hari. Setelah itu baginda pun berdiri untuk menghantarnya pulang. Nabi pun, tempat tinggal Safiyah berada di rumah Usama bin Zaid di pinggiran kota Madinah. Dalam perjalanannya Nabi menemui 2 orang lelaki kaum Ansar. Mereka berdua mengetahui itu Rasulullah, maka keduanya mempercepatkan langkah. Dalam ayat lain katakan kedua orang itu bersembunyi kerana malu pada Rasulullah kerana Rasulullah bersama dengan isinya. Maka Rasulullah memanggil, perlahanlah kalian. Ini adalah Safiyah binti Huyai. Artinya jangan kamu mempercepatkan langkah, mengetahui bahawa dia Safiyah binti Huyai isteriku. Maka kedua-duanya berkata, Subhanallah ya Rasulullah. Lalu baginda menjawab, sungguhnya syaitan itu masuk dalam diri anak Adam melalui aliran darah. Dan sungguhnya aku bimbang, aku akan menimpakan satu atau keburukan dalam hati kalian. Ini kisah berkaitan dengan perkara-perkara yang boleh dilakukan ketika iktikaf. Maknanya di sini menceritakan lagi tentang romantiknya hubungan Rasulullah SAW dengan para isteri. Dalam kes ini melibatkan Safiyah. Safiyah merupakan salah seorang isteri Nabi. Keistimewaan Safiyah ni merupakan seorang wanita yang salihah, macam juga isteri Nabi yang lain. Banyak sedekahnya. Beliau ni keturunan Bani Israel, keturunan Yahudi. Maka ada kalangan para isteri yang lain ketika jealous dengan Safiyah, berkata, wahai anak Yahudi. Kata-kata itu lemparkan oleh Hafsah, isteri Rasulullah SAW. Saya dah sebut dalam kuliah tafsir semalam subuh di Masjid Bangsa, bahawa perkara-perkara yang berlaku di antara para isteri ini kalau mereka bermadu, itu cemburu dan sebagainya bukan dosa. Itu memang sikap orang perempuan, sifat orang perempuan. Jadi Hafsah ni mungkin dalam keadaan dia masih cemburu kepada Safiyah, maka dia berkata memanggil Safiyah isteri Nabi ni sebagai anak Yahudi. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kasarnya gurau. Bila Rasulullah tahu perkara itu, Rasulullah pun bersabda kepada Safiyah. Safiyah menangis jumpa Rasulullah. Inilah orang perempuan tak boleh share seorang lelaki. Orang putih kata. Kadang-kadang mak sendiri pun rasa cemburu kepada menantunya sendiri. Betul tak? Dulu mak peluk cium kau, tiba-tiba kau ada bini, kau utamakan bini kau lebih daripada mak. Tu perasaan orang perempuan kadang-kadang. Kita yang belum ada menantu lelaki ni, yang mana ibu-ibu lah, belum rasa tau. Tapi start je bila dapat menantu besok, mulalah perang dingin berlaku kadang-kadang. Kalau tak diatasi dengan betul, boleh dibawa kepada benda yang lebih crucial, yang lebih kronik. Baik. Jadi cemburunya orang perempuan terhadap lelaki ni perkara biasa. Antara mak dengan menantu, antara isteri dengan isteri. Jadi apa yang berlaku, Hafsah radhiyallahu anha memanggil Safiyah dengan nama wahai anak Yahudi. Mendengar perkara itu, Rasulullah SAW bersabda kepada isterinya Safiyah, mengapa kau tak jawab?
Jawab kepadanya, bapa aku Nabi, pakcik aku Nabi. Engkau apa dia? Engkau hanya anak kepada Umar. Maksudnya begitulah. Umar bukannya Nabi radhiyallahu anhu. Ya, jadi mengajar ke Safiyah ni untuk mempertahankan diri. Dia kata kepada Safiyah, katakan kepadanya, aku adalah anak Nabi, bapa aku Nabi, dan pakcik aku Nabi. Siapa yang maksudnya itu? Safiyah ni sebenarnya beliau merupakan keturunan Nabi Musa alaihissalam. Dan bila keturunan Musa, seolah-olah macam datuknya yang atas tu bapaknya lah. Kerana dalam Islam dia anggap datuk tu bapak. Bapak tu adalah datuk. Datuk tu adalah bapak. Dia anggap begitu. Datuk ke atas tu dia anggap bapak kita sebenarnya. Jadi katakan kepadanya, bapa aku adalah seorang Nabi dan pakcik aku seorang Nabi. Maknanya bapanya Nabi Musa. Bila bapanya Nabi Musa, Harun itulah pakciknya. Tengok tuan-tuan dulu kat sana ya. Jadi Safiyah datang menziarah Nabi di masjid ketika Nabi iktikaf. Romantiknya Nabi kita pergi hantar pula Hafsah ni, hantar Safiyah ni pulang. Dan dalam perjalanan itu mereka bertemu dengan 2 orang lelaki Ansar. Mereka mempercepatkan langkah ataupun bersembunyi dan lain-lain kerana malu melihat Rasulullah SAW, hebatnya Rasulullah, atau malu melihat Rasulullah berjalan dengan isinya. Maka Nabi lekar-lekar panggil. Nabi berkata kepada mereka, ini isteriku Safiyah. Mereka berkata, subhanallah Rasulullah, takkanlah kami nak kata apa-apa yang bukan-bukan. Jawab Rasulullah, sungguhnya syaitan itu mengalir dalam darah macam mengalir dalam tubuh kamu macam aliran darah. Ya. Baik. Hawa pun cemburu dengan Nabi Adam. Baik. Tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian, sahabat dimuliakan Allah sekalian. Ahmad bin Anwar, ahlan wa sahlan, barakallahu fikum. Jadi ada perkara-perkara yang dilakukan boleh kita dalam iktikaf boleh dilakukan. Macam contoh tadi cerita menghantar isteri pulang. Apakah ini kalau kita pergi ke negara Arab, Baghdad baik, Syria, Amman, pergi ke negara Tunisia, negara-negara Arab ni, bahkan setengah-setengah tempat kita dapat lihat di Mesir. Kalau Mesir Ramadan ni suami semua sibuk iktikaf kat masjid, isteri datang untuk menghantar makanan, hantar minuman. Kadang-kadang mungkin isinya tak puasa. Kadang isinya stay luar masjid, siapkan kopi, teh, jerang lagi, apa jerang ni, didih kan, untuk bagi minuman kepada suami. Suami pun datang minum, keluar makan sekejap, sambung balik sembahyang. Mereka sembahyang tarawih waktu-waktu malam terakhir Ramadan ni memang panjang sungguh. Mereka sembahyang 4 rakaat rehat, 4 rakaat rehat, 4 rakaat rehat. Kita kalau boleh nak hambat habis sekali henjut je habis semua. Inilah kita banding dengan orang Arab. Orang Arab makin menuju ke penghujung ni makin panjang sembahyang mereka. Makin mereka stay kat masjid. Makin kalau boleh tak nak balik ke rumah agaknya. Kerana sibuk bagi fokus kepada ibadah. Nak merebut Lailatul Qadar itu. Ada orang hantar mesej malam tadi mungkin Lailatul Qadar ni. Ialah anugerah Allah kepada siapa yang berusaha untuk mendapatkannya. Yang mulia Syarifah, bukan ziarah ni lalu sahaja. Lalu sahaja dalam keadaan kita iktikaf. Kalau kita pergi ziarah boleh, tapi iktikaf tu akan batal maksudnya. Jadi macam juga dalam ibadah yang lain, kita tengah buat ibadah tu kena fokus pada ibadah tu. Andai kita keluar balik tidur dengan isteri dan sebagainya, tak ada masalah. Tapi iktikaf tu batal lah. Sedangkan iktikaf itu saya dah jelaskan semalam macam Rasulullah melakukannya daripada 21 Ramadan sampai 30 sampai 29 Ramadan. Gitu. Jadi kalau kita buat maknanya terputus lah. Terputus tu macam ibaratnya seniority dalam ibadah lah. Terputus lah sebahagian waktunya. Tak ada masalah pun. Bila terbatal, sambung. Mustad lah balik semula. Gitu maksudnya. Tapi kalau hantar sekejap dan pulang sebelum ke masjid, boleh. Lalu, kepada rumah orang sakit, bagi salam, balik semula boleh. Tapi kalau kita berhenti, sembang-sembang, mengikut uruf adatnya kita berhenti sembang, maka batal lah iktikaf yang kita sedang lakukan. Walaupun nampak simple, wa tahsabunahu hayyinan wa huwa indallahi azim. Macam saya sebut tadi, ada orang kadang-kadang mereka melihat tak ada masalah. Memang tak ada masalah. Tapi isu yang berlaku sekarang lah penekanan fokus dalam ibadah tu jangan berhenti. Itu soal, itu perkara ini. Faham kan? Kalangan mereka ni bukan benda sedemikian. Dalam baca hadis pun macam Imam Malik kan, saya pernah cerita pada tuan, Imam Malik menyampaikan hadis, wajahnya yang hebat itu kelihatan warna merah, biru, hitam. Orang terkejut, kenapa bertukar-tukar colour imam ni, kulit Imam Malik putih Maka lepas kuliah mereka pun berlarian pergi dapatkan imam. Kenapa imam, apa masalah, sakit ke? Rupanya dalam jubah beliau ni ada beberapa ekor kala, scorpion. Sengat, tapi Imam Malik tak berhenti. Boleh je berhenti, tepuk ambil sikit.
ambil ni benda menyengat, boleh je buat gitu kan. Tapi baginya menghormati ibadah yang dilakukan, iaitu penyampaian ilmu. Khusyuknya dalam menyampaikan hadis, seolah-olah dia sedang sembahyang. Jadi begitu juga dalam bab iktikaf. Buat iktikaf sampai sempurna. Kalau boleh buat 10 malam tu memang hebat sangatlah tu. Ya. Kalau ada keperluan untuk keluar sekejap, balik semula. Tak mengapa. Qada hajat, balik semula. Boleh. Kalau tandas masjid mungkin kita tak begitu selesa. Tandas semua, tandas cangkung, kita nak kena duduk, balik rumah sekejap, qada hajat, lepas tu pergi balik. Boleh. Tak putus iktikaf itu. Yang putus tadi kerana bersama dengan isteri, melawat orang sakit lama-lama, itu putus iktikaf ni, maksudnya gitu. Ada faham? Ya, Ustaz Ainul Hari di Singapura. Assalamualaikum semua, Zaitun Osman, Aziz Taifur. Ya. Ustaz Ahmad Najib, barakallahu fikum. Adam Syarifuddin, terima kasih tau. Ramai kat Facebook ni, ramai dekat TikTok. Terima kasih ya. Yang belum like saya dekat TikTok, ada kesempatan tolong like, tolong follow InsyaAllah ada banyak manfaat saya akan sampaikan kepada tuan-tuan, insyaAllah. Nanti lepas daripada Ramadan nanti kita buat kuliah tafsir tadbir, nak tak? Kita buat Zoom, sahabat-sahabat yang daftar, kita buat Zoom, nanti kita buat tafsir tadbir. Tafsir tadbir ini maknanya kita tafsir Quran dan kita tadbir kehidupan kita in accordance dengan selari dengan apa yang Quran kehendaki. Kita lawyer baik, kita doktor, kita engineer, kita ustaz, cikgu, baca Quran, tafsir Quran dan selarikan hidup kita semua yang mana masih bengkok lagi, luruskan supaya sama dengan Quran. Ya, kita rawat stres dengan Quran, kita rawat masalah hutang dengan Quran, rawat masalah ketidakberkesanan diri anak-anak dengan Quran, rawat isu perniagaan kita dengan Quran, ada tak? Nanti kita adakan InsyaAllah Kak Su, barakallahu fikum. Terima kasih. Macam mana nak join Ustaz? Gaji-gajian masuk dekat www.telagabiru.com.my. Segala penerangan ada dekat situ. Ya, dekat www.telagabiru.com.my. Apa ilmu yang saya ada, saya nak sampai kepada tuan-tuan, merupakan amanah, insyaAllah boleh kita pelajari sama-sama. Jadi jangan lupa tahu, selalulah masuk dekat Telegram sahabat Ustaz Zahazan dan juga dekat www.telagabiru.com.my. InsyaAllah Saudara Halim akan sentiasa update apa kursus tafsir tadbir yang akan kita adakan. Siapa yang masuk nama, kita bagi special treatment, ya, discussion. Kita akan bagi penelitian dan juga bersembang-sembang secara khusus. Siapa yang tengok kat Facebook, kita tak mau layan. Tak. Kita layan macam biasa. Sahabat jumpa di Allah sekalian. Macam nak masuk Telegram sahabat Ustaz Zahazan, pergi kat Telegram, cari sahabat Ustaz Zahazan Zaifi, ya, www.telagabiru.com.my. Terima kasih Fizul, terima kasih. Salam semua. Jadi dalam penyebutan iktikaf setelah puasa, terdapat bimbingan, peringatan untuk iktikaf ada 10 hari seperti yang dilakukan oleh Nabi kita SAW. Jadi bila Nabi dah wafat, para isteri Nabi pun melakukan iktikaf. Bila kan iktikaf tu? Iktikaf tu adalah ibadah yang dilakukan untuk menunggu Lailatul Qadar supaya tak terlepas. Memandangkan kita kat rumah banyak perkara yang boleh melalaikan kita. Maka dengan sebab itulah Nabi SAW, yang mulia Syarifah Azizah, Nabi mengadakan satu ibadah yang khusus untuk mengelakkan terlepasnya Lailatul Qadar. Itulah namanya iktikaf. Jadi iktikaf ni, mengikut jumhur para ulama, berlaku cuma pada hujung Ramadan sajalah. Kalau waktu-waktu lain, memadailah kita sembahyang sunat ni kat rumah. Kerana itu lebih ikhlas. Nampak tak? Rasional dia. Rasional dia. Kenapa Nabi iktikaf kat masjid ni? Di samping nak memberi motivasi, kerana manusia ni sifatnya hayawan ijtimai. Dia perlu satu bentuk makhluk yang Allah jadikan, memang dia ni dengan bersosial itu dia kuat. Dia kuat ibadah dengan sebab melihat orang lain. Maka di masjid itu semangat lebih membuat-buat untuk beribadah. Lebih membara, lebih bersungguh. Dan kemudian bila kita kurang tidur, kita ada peluang banyak sangat untuk mengetahui dan mendapat kelebihan Lailatul Qadar banding kat rumah. Tapi kalau bulan lain tak ada Lailatul Qadar, kita nak ibadah kat rumah lah. Tak payah lagi masjid untuk qiyamul lail tu. Gitu. Betul juga macam tu betul lah. Cuma ada sesekala program-program yang diadakan itu, saya dengar ada menteri besar ajak exco-nya dan juga aduan-aduannya untuk qiyamul lail. Hebat pada bulan muka Ramadan untuk mempertautkan hubungan, mengajar mereka kepentingan qiyamul lail. Itu bagus sangat. Kerana kadang YB ni tak biasa, maka MB-nya bertakwa itu ajak semua YB itu untuk melakukannya secara berjemaah. Ya Allah, hebatnya, kerana mereka pemimpin. Baguslah. Sekali kita kat sekolah adakan program qiyamul lail bukan Ramadan, kerana nak ajar anak-anak macam ni lah cara qiyamul lail Rasulullah. Boleh, tak ada masalah. Cuma bila datang Ramadan itu memang full swing untuk buat cara Rasulullah. Waktu lain tu kita berlatih. Gitu Ahmad Muhammad, ahlan wa sahlan.
Barakallahu fiikum. Terima kasih. Terima kasih ya. Terima kasih. Saya nak sebut nama tuan-tuan masih tak reti. Hanim Farouk. Nama putih ke nama orang Jerman ke apa benda ni tuan-tuan tapi nama sebenarnya agak senang nak sebut. Uzaifi. Ahlan wa sahlan semua Baik, jadi kemudian kita lihat lagi. Imam Syafi'i berkata Rasulullah maksud mengajar umatnya untuk menghindarkan dari tuduhan yang bukan pada tempatnya. Jangan terperangkap dalam bahaya. Macam cerita Nabi tadi, Nabi pulang dari Nabi menghantar isterinya Safiyah, maka bersua dengan dua orang Arab yang melarikan diri, takut mungkin malu pada Rasulullah ataupun rasa hebatnya Rasulullah. Maka Rasulullah panggil. Mari sini, ini yang merupakan Safiyah. Kerana sebelum itu pernah berlaku kejadian isteri Nabi dituduh melakukan perbuatan yang haram bersama dengan Safwan bin Mu'tal dalam peristiwa dalam satu perangan Muraisi'. Nabi pulang, maka Aisyah radhiyallahu anha tertinggal kerana sebab-sebab tertentu. Kemudian bila datang ke tempatnya melihat semua tentera dah beredar pergi, kenderaan yang naiki pun telah pergi, maka Aisyah radhiyallahu anha tunggu termanggu-manggu hingga datangnya Safwan yang bertugas di bahagian akhir untuk mengecek kalau ada apa-apa yang tertinggal, tercicir. Maka Safwan lah yang bawa pulang Aisyah radhiyallahu anha. Walaupun demikian tak bercakap apa pun dengan Aisyah radhiyallahu anha, tapi peristiwa itu telah menjadi pemangkin kepada api fitnah di Madinah di bawah pimpinan Abdullah bin Ubay bin Salul, ketua munafiqun. Jadi kejadian itu mengakibatkan fitnah timbul. Kacau bilau timbul dalam menuduh isteri Nabi melakukan zina. Jadi itu sebabnya Nabi nak mengelakkan perkara itu, Nabi menegaskan, ini isteri aku Safiyah. Kita dalam hidup ni jangan menimbulkan fitnah. Kan? Kita orang terkenal bawa seorang gadis yang jelita, tak pakai tudung contohnya, naik kereta, kita tunjuk dekat Instagram, dekat Facebook pula. Dah orang semua fitnah satu Malaysia sebut yang kita. Pada hari itu merupakan mungkin anak saudara kita yang kita tak berjumpa besar dekat US contohnya. Ayah ibunya meninggal, dia jadi orang putih dah, tak reti pakai tudung contoh. Itu anak buah kita, itu merupakan darah daging kita. Haram kita berkahwin dengannya, mahram kita. Tapi kita tak jelaskan, maka orang pun timbulkan fitnah. Tengok, kita ambil gambar dan sebagainya. Maka janganlah kita menimbulkan fitnah. Itu maksudnya. Dalam hidup jangan menyebabkan berlakunya fitnah. Fitnah ni benda-benda yang boleh mengakibatkan sesuatu impact tertentu dari sudut hukum, menyebabkan orang bercerita, menyebabkan suasana yang keributan dan sebagainya. Baik, ini bab fitnah dalam bahasa Arab, bukan dalam bahasa Melayu punya maksud. Ada orang terjemahkan wal fitnatu asyaddu minal qatl. Yang ni pun kita akan belajar dalam tafsir tadbir nanti. Iaitu maksudnya fitnah itu lebih dahsyat daripada membunuh. Maka semua orang cakap tak boleh fitnah orang, nanti lebih dahsyat dosanya daripada membunuh. Tuan-tuan, menuduh orang besar dosa ke membunuh orang dosanya lebih besar? Jawapannya membunuh orang lagi besar dosanya. Tapi kenapa anda terjemahkan begitu? Kerana anda silap terjemah. Walaupun perkataan Arab itu wal fitnatu asyaddu minal qatl, fitnah lebih besar daripada membunuh, bukan fitnah yang kita faham dalam bahasa Melayu. Fitnah yang disebut dalam bahasa Arab merujuk kepada kejahatan, kezaliman, penganiayaan. Kan? Contohnya zaman sekarang, orang pandai-pandai keluar universiti tak dapat kerja. Yang dapat kerja adalah orang ada kabel. Tidakkah itu membunuh masa depan orang yang bijak-bijak? Sepatutnya perniagaan dikendalikan oleh mereka yang berkelayakan. Tapi perniagaan semuanya bersifat kabel. Maka orang tak reti buat kerja pula dapat peluang. Yang pandai banyak pengalaman pula dikecewakan. Itu membunuh bangsa namanya. Nampak tak? Membunuh keupayaan yang daripada bangsa. Minta kerja, banyak orang submit application. Tapi sebenarnya application tu telah ditapis dan diberi kepada anak bos, orang itu, orang ini. Padahal syarikat tu syarikat kerajaan. Orang ramai. Itu membunuh masa depan bangsa. Itu fitnah tu. Itu merupakan kejahatan tu. Wang zakat dikumpul banyak-banyak sebagai contohnya lah, kat mana-mana tempat lah. Nanti wang zakat tu disalurkan kepada company kroni saja. Orang lain tidak diberi kelayakan untuk, orang layak tidak diberikan kelayakan untuk memberi apa-apa peluang, tak diberi peluang. Itu haram itu membunuh bangsa itu namanya. Kan tuan-tuan dimuliakan sekalian. Kita harap jangan berlakulah kejadian seperti ini. Dulu zaman Covid pun banyak orang ambil kesempatan kan. Nak kebumikan mangsa Covid pun kena bayar ribu-ribu, ambil kesempatan peluang. Lepas tu ada pihak tentu buat tak tahu benda ni berlaku. Ya Allah, ini semua fitnah tuan-tuan. Fitnah ni makna kejahatan tau. Orang yang selayaknya patut dihukum, tidak. Orang yang tak bersalah pula yang dihukum. Ini fitnah. Ini dalam bahasa Arab panggil fitnah. Fitnah ni maknanya satu benda yang dilakukan mempunyai target untuk merosakkan bangsa ni. Macam peluang tadilah. Peluang pekerjaan patut diberi kepada mereka yang berkelayakan. Keluar belajar penat-penat, jauh-jauh belajar bersungguh. Tapi minta kerja semuanya dibuang untuk sampah.
Kerana dah ada kandidat yang nak diberikan peluang. Kerana kandidat tu punya pertautan darah, hubungan dan sebagainya. Ini namanya fitnah. Fitnah ni dalam bahasa Arab berarti membunuh bangsa, menganiaya orang lain, menzalimi peluang yang ada. Ini namanya fitnah dalam bahasa Arab. Bukan kita faham bahasa Melayu tau. Kita faham bahasa Melayu ni, fitnah ni maknanya menuduh orang. Bukan. Macam semalam saya sebut oleh tuan-tuan perkataan khalwat. Terima kasih yang bagi star saya 500. Ya Allah, siapalah tuan-tuan ni tak terbalas jasa tuan-tuan. Terima kasih tuan-tuan. Jazakumullah wa anna kulla khair. Terima kasih ya. Terima kasih Lizadin, terima kasih ya sahabat. Ya, sedih sungguh betul. Sebab saya cerita pada tuan, perkataan khalwat. Khalwat dalam bahasa Arab berarti ya betul. John Janin, ya. Fitnah tu maksudnya kacau bilau, kezaliman, penganiayaan, menafikan hak orang. Itu semua namanya fitnah. Fitnah bukan dalam bahasa Melayu yang berarti menuduh. Menuduh tu dalam bahasa Arab dia panggil bahata. Ya, bahatu, buhtan. Itu menuduh orang. Ataupun qazafah. Menuduh, memfitnah. Tapi bahasa Arab, fitnatun itu maknanya ujian, cubaan, kezaliman, penganiayaan. Ya, bila kita sebagai contohnya para ulama berkata pada hari ini, kenapa daging menjadi mahal ya? Jawapannya kerana daging orang perempuan menjadi murah. Maka daging yang sepatutnya kita makan menjadi sangat mahal. Kerana daging yang haram dah jadi murah. Itulah perkara-perkara berkaitan zina, semua dipermudahkan. Ini fitnah tuan-tuan. Ini fitnah. Maknanya kita membuka ruang untuk orang melakukan dosa. Ini fitnah ini. Nampak tuan-tuan? Kadang kita pun rasa pelik. Para ustaz nak menyampaikan kuliah dikenakan macam syarat-syarat yang bukan-bukan. Seolah Islam tu satu je cara berfikirnya. Tapi orang bukan Islam boleh bebas pula dia panggil untuk berceramah begitu begini dalam masjid. Pelik lah tuan-tuan. Zaman ni zaman fitnah lah. Memang pelik. Ya. Jadi kita tahun ni tak balik Kelang Ustaz. Balik insyaAllah. Ya. Kelang tetap di hati. Halo, salam semua sahabat dimulihkan Allah sekalian. Kan nampak tak? Nak menyampaikan Islam ni kena keluar daripada daerah dulu. Saya tak boleh cakap sini. Kena keluar ke Perak ke mana ke. Baru boleh cakap tentang Islam. Tapi kalau orang bukan Islam boleh dijemput pula datang ke masjid untuk bercakap. Walaupun pada isu-isu yang berkaitan perubatan dan sebagainya. Ini tidak adil. Ini fitnah ni tuan-tuan. Ini penganiayaan kepada membunuh karakter orang-orang bijak. Akhirnya yang bercakap itu orang yang tak belajar. Tak mana-mana dia belajar. Dia boleh berceramah, cakap merapu-rapu je. Kenapa tuan-tuan? Jadi marah tuan-tuan. Ya, saya senang je kalau jemput saya kata saya tak ada tauliah. Sudah, saya menghormati pihak berkuasa. Dah tahun-tahun dah minta, tak dapat, tak ada masalah. Boleh berceramah kat Facebook dan sebagainya. Tak ada masalah tuan-tuan. Ya, tapi bila orang panggil kita banyak kali, tak ada tauliah, saya tak ada tauliah. Ini tak ada Ustaz. Dia ingat senang macam kita submit ambil lesen saja. Kerjanya payah tuan-tuan. Ya, kerana masyarakat yang tentu, golongan tentu ni suka untuk melihat orang-orang bijak pandai ni tak boleh bercakap. Dia nak biar orang bodoh je bercakap. Orang jahil saja yang bercakap. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Bukan marah, geram ya. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Baik Jadi seterusnya Allah menjelaskan kat sini sekali lagi, fala taqrabuha kadzalika yubayyinullahu ayati linnasi la'allahum yattaqun. Begitulah Allah menjelaskan kepada kamu tentang kelebihan ini, ibadah ini, iktikaf ini. Jangan dekati isteri kamu ketika kamu sedang iktikaf, kerana itu membatalkan iktikaf, dan batalnya iktikaf itu bagi orang bertakwa rugi, kerana pahala yang besar dijanjikan ikut Rasulullah ini. Ya. Barakallahu, terima kasih ikut kat Facebook. Terima kasih. Jazakallah khairan. La'allahum yattaqun, supaya mereka bertakwa. Lagi sekali dia beri penekanan kepada isu takwa ni. Jadi takwa ni dia ibarat satu binaan, simpanan. Nampak tak tuan-tuan? Tanah tu dijual lah. Berapa harganya? 1 juta. Oh, 1 juta Duit saya tak cukup lagi 200,000 lah. Macam tu lah orang-orang akhirat. Dia melihat akhirat itu lebih daripada orang dunia melihat dunia. Dunia kita tak cukup duit, boleh pinjam orang. Akhirat besok tak boleh tuan-tuan. Ya. Hazihi daru ibtila wa tilka daru jaza. Ini adalah dunia tempat kita menerima ujian. Di sini beramal, tak ada balasan. Di sana balasan, tiada amal lagi. Kerana itu semua orang mati minta kembali ke dunia walaupun dia mati syahid. Kerana melihat keutamaan mati syahid itu, kalau boleh nak mati syahid lagi sekali. Kerana setiap libasan pedang dan juga segala luka yang dialami ketika di dunia kerana agama Allah itu meninggikan darjatnya.
maka kita dalam bab akhirat ni pun kena lihat segala peluang yang diberikan ini adalah untuk menambah mata dan nilai kita di sisi Allah SWT. Ya, itulah dunia pada mata kacamata orang akhirat, dan akhirat pada kacamata orang dunia. Orang dunia cakapnya semua benda kebendaan, projek, ekonomi, tak ada benda lain. Tapi orang berakhirat, dia melihat dunia ni sebagai batu loncatan untuk ke akhirat. Dia berusaha supaya hidupnya tidak minta-minta, dan dia menjadikan akhirat itu tujuannya. Tapi orang yang leka dengan dunia, ubannya dah penuh di kepala pun masih lagi sibuk hitung dunia, apa yang lagi dia nak dapat. Padahal pandailah anak-anak itu usahakan dirinya, perkembangan dirinya. Bapa yang bijak ni meletakkan satu deadline dalam hidupnya. Anak-anak sekalian, ayah dah buat untuk kamu, ayah dah hantar ke universiti, ayah bagi peluang pada kamu, ayah pun tak ada duit sangat, ayah belikan kau kenderaan begini-begini, jangan banyak soal lah, ayah belikan second hand pun okey, terimalah anak-anak sekalian. Lepas tu ada duit simpanan sikit dalam bank, dan ayah pun ada membelilah masing-masing pada kamu ada rumah masing-masing, tak besar pun kecil. Ayah dah cukup, ayah kena buat persiapan ni, Ramadan ni ayah terakhir ni ayah kena buat fokus betul-betul sesungguh ibadah. Macam tu ahli akhirat. Ya. Terakhir saya nak sebut pada tuan-tuan bicara tentang i'tikaf ni. Jadi i'tikaf pada 10 malam terakhir saya jelaskan pada tuan-tuan, itulah amalan Nabi kita. Jangan pandang kecil, pandanglah ia peluang untuk dapat rahmat daripada Allah SWT. Jadi i'tikaf ni hukumnya ada kala wajib, ada kala sunnah. Wajib bila dinazarkan. Macam saya cerita pagi semalam, ada sahabat Nabi menazar untuk i'tikaf, maka Nabi menyuruh dia untuk i'tikaf tempat tersebut. Kalau kita i'tikaf, saya bernazar nak i'tikaf kat masjid, contohlah Masjid Besar Negeri Melaka, saya orang Melaka. Tiba-tiba kita tak mampu pergi ke Masjid Melaka. Yang ada ialah Masjid Bandar Baru Sungai Buloh, Masjid Bandar Seri Amasara, Masjid Bandar Seri Mahkota. Itu yang dekat dengan rumah kita. Maka nazar kita itu wajib kita tunaikan, tapi tak wajib buat kat Masjid Melaka, walaupun kita secara spesifik dah sebut Masjid Melaka. Saya bernazar nak i'tikaf 10 malam terakhir ni, contoh dekat Masjid Muhammadi Kelantan, kerana kita belajar dekat Nilampuri dulu. Maka tidak wajib kita pergi ke Masjid Nilampuri. Kita hanya diwajibkan untuk i'tikaf di mana-mana masjid berdekatan rumah kita yang boleh kita lakukan. Tapi kalau seorang itu berkata, saya bernazar nak beriktikaf di Masjid Nabawi, maka wajib dia pergi ke Masjid Nabawi ataupun Masjid Haram. Tak boleh kurang daripada itu. Saya bernazar nak iktikaf kat Masjid Haram Ramadan tahun depan, wajib baginya, tak ada pilihan, kena pergi. Sebab masjid tu masjid yang paling tinggi makamnya dalam Islam. Tapi kalau masjid-masjid lain, besar kecil, itu subjektif. Kita kata masjid tu sejuk, ramai malaikat, Medina ada 200 tahun, tak ada beza di sisi Allah dengan masjid yang baru dibina dekat rumah kita. Faham jadi i'tikaf ni hukumnya kadang-kadang jadi wajib bila nazar, kadang-kadang merupakan sunat kerana kita nak mengamalkan satu amalan Rasulullah SAW. Baik, semalam juga saya dah jelaskan kepada tuan-tuan waktu i'tikaf ni, waktu bilanya mula dan waktu bila berakhir. Mazhab Syafi'i mengatakan maghrib dan berakhir dengan subuh. Ada yang mengatakan sepanjang hari, tak boleh keluar daripada masjid, keluar pun untuk qada hajat atau pergi lalu kepada orang sakit, melihat orang kematian ataupun menghantar isteri sebagai contoh yang dilakukan Nabi, maka i'tikaf tu tak batal. Jadi ada berbagai-bagai pendapat. Dalam mazhab Syafi'i mengatakan malam saja. Siang teruskan kerja macam biasa. Baik. Okey. Waktu i'tikaf ni very subjektif juga, saya jelaskan kepada tuan-tuan. Ada orang beriktikaf sehari, setengah hari, 10 hari. Ada yang beriktikaf antara maghrib dan isyak saja. Ada yang i'tikaf ketika dengar kuliah saja. Dalam mazhab Syafi'i dibenarkan untuk kita i'tikaf selagi saya berada dalam masjid ni, saya i'tikaf lah. Niat kita begitu, harus hukumnya. Ya. Baik, orang yang beriktikaf boleh memutuskan iktikafnya sebelum selesai waktu yang ditentukan, yang diniatkan. Seperti yang diceritakan bahawa Rasulullah SAW apabila mahu beriktikaf, baginda bersalat fajar, kemudian masuk ke tempat iktikafnya. Pada hari ketika iktikaf 10 hari terakhir, maka baginda menyuruh membuat bilik untuk tempat beliau iktikaf. Setelah itu aku pun menyuruh membuat bilik-bilik yang sama, dan isteri yang lain pun menyuruh membuatnya juga. Selepas sembahyang subuh, beliau pun melihat bilik-bilik yang telah siap itu. Beliau baginda bertanya, bilik apakah ini? Apakah kebaikan yang kamu kehendaki? Setelah itu baginda menyuruh biliknya dibongkar, dan demikian juga bilik isteri-isterinya. Kemudian baginda mentakhirkan iktikafnya 10 hari yang terakhir daripada bulan Syawal, 10 pertama daripada bulan Syawal. Jadi perintah Nabi kepada isinya untuk membongkar biliknya dan batalnya iktikaf, dan demikian juga para isinya sudah berniat, menunjukkan boleh kita memutuskan iktikaf sudah kita memasukinya. Ini menunjukkan bahawa orang iktikaf boleh membuat nini bagi dirinya dalam masjid sebagaimana Nabi SAW
telah membuatnya untuk iktikaf dan itikaf. Hal ini boleh saja dilakukan dan tidak mengganggu orang ramai. Dibuat di bahagian belakang masjid. Ikut keadaan lah. Ada masjid benarkan, ada masjid tak benarkan. Macam ada jemaah tabligh yang datang, mereka akan buat satu tempat letak beg mereka, letak mungkin tempat berehat mereka. Dibenarkan masjid buat lah. Tapi kalau tak dibuat, tak dibenarkan, masjid-masjid besar tak dibenarkan buat dinding partition, maka jangan buat lah. Begitu Jadi tuan-tuan yang boleh kata sekian, syarat sah iktikaf disyaratkan syariatkan bagi orang iktikaf itu seorang muslim. Syarat dia muslim, mumayyiz, suci daripada janabah, suci daripada haid dan juga nifas. Iktikaf tu mana beribadah. Kalau kita penat, kita nak baring tidur sekejap, adat lah. Tu sebab tidur ni alas lah. Takut nanti ada orang dia tidur mimpi pula, mimpi basah pula. Jadi kena alas sebab kita nak tidur, takut mengantuk, menguasai kita pun tak sedar berlaku kan. Itu adab kita dalam masjid, itu perkara lain lah. Maka bila kita nak tidur, kita sendiri tahu kita ni seorang yang kuat ahli wasi ke. Ya kan, kita tidur atas kapet ataupun sejadah masjid, ahli wasi kita tumpah orang pun tak boleh. Tuan-tuan, kalau berlaku demikian kena cucilah sejadah tersebut. Baik. Syarat-syarat. Kemudian hakikat iktikaf. Iktikaf yang duduk dalam masjid dengannya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Telah saya jelaskan kepada tuan-tuan tempat iktikaf. Para ulama berselisih tentang masjid yang sah tempat iktikaf. Abu Hanifah, Ahmad, Ishaq, Abu Sahur pendapat iktikaf sah dilakukan di semua masjid, diselenggarakan sembahyang 5 waktu. Abu Yusuf menentukan iktikaf ini untuk yang wajib saja. Imam Malik, Imam Syafi'i dan juga Daud dapat sah iktikaf di segala masjid. Tidak ada keterangan yang menerangkan sebahagian masjid saja. Ulama Syafi'iyah ada yang mengatakan bahawa yang paling utama iktikaf dilakukan di Masjid Jami'. Masjid Jami' ni makna masjid dilakukan sembahyang Jumaat padanya. Kalau sembahyang waktu macam surau, tak cukup syarat, kata para ulama mazhab Syafi'iyah. Syafi'iyah maknanya pengikut mazhab Syafi'i. Az-Zuhri, Al-Hakam dan Ahmad mengatakan bahawa tidak sah iktikaf melainkan di Masjid Jami'. Ada pendapat demikian. Sedangkan Muhammad bin Amir Ibn Lubabah Al-Maliki membolehkan kita iktikaf di semua tempat. Demikian keadaan iktikaf seorang lelaki. Ada pun iktikaf bagi perempuan, menurut pendapat Malik, Ahmad dan Daud tidak sah dilainkan dalam masjid. Demikian juga pendapat yang sahih dalam mazhab Syafi'i. Abu Hanifah mengatakan bahawa sah bagi seorang perempuan iktikaf di setiap masjid yang didirikan Jumaat atau Jumaat, baik lelaki ataupun perempuan. Aisyah pernah bernazar iktikaf dalam lembah sabit dekat Mina. Mungkin itu menjadikan dasar mereka membolehkan bahawa berkhalwat ataupun iktikaf di lain daripada masjid. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan sekalian, iktikaf ni bagi orang perempuan boleh dilakukan di rumah, dalam bilik tidurnya, tempat dia sembahyang kat situ. Ini lebih utamanya bagi perempuan muda. Kalau kita ceritakan semalam pendapat yang saya bawakan daripada kitab Al-Fiqhul Islami wa Adilatu oleh Imam Wahab Az-Zuhaili. Orang perempuan kalau pergi ke masjid mungkin menimbulkan fitnah, terutamanya kalau dia orang perempuan muda. Aisyah Tahir. Baik. Para ulama berbeza pendapat tentang apakah disyariatkan puasa untuk beriktikaf atau tidak. Al-Khattabi mengatakan bahawa ulama berbeza dalam hal ini. Menurut Hasan Basri, jika beriktikaf ini diriwayatkan daripada Ali, iaitu boleh berpuasa dan tidak boleh berpuasa. Al-Auza'i berpendapat tidak sah iktikaf kalau tidak berserta puasa. Pendapat ni pendapat Ahlul Ra'i dan itulah pendapat Sa'id bin Musayyib, Urwah bin Zubair dan juga Az-Zuhri, dan pula daripada Umar dan Ibnu Abbas. Ini berkaitan dengan beriktikaf selain daripada bulan puasa. Tadi saya dah sebutkan bahawa iktikaf yang Nabi lakukan dapat kita lihat pada bulan puasa. Maka para ulama berkata, selain daripada bulan puasa boleh iktikaf ke tidak? Jawapannya boleh. Saya dah jelaskan tadi. Cuma dalam iktikaf ni apakah mereka digalakkan puasa atau tidak? Ini satu bahasan lain. Kan iktikaf tu berarti fokus dengan ibadah. Kalau kita duduk iktikaf masjid, sibuk pergi makan, dah tak jadi iktikaf dah, kata mereka. Yang sebenarnya tidak jadi masalah. Kita iktikaf bulan puasa atau bulan bukan puasa, dalam keadaan puasa ataupun tidak pada bulan bukan puasa ni tadi, selain Ramadan, dibolehkan. Gitu Baik. Tadi saya cerita juga tentang nazar, saya cerita tentang iktikaf mendirikan kemah, boleh dilakukan dengan kebenaran daripada pihak masjid. Kalau tak dibenarkan maka tidak dibolehkan. Baik Jadi kemudian saya pergi pada tuan-tuan, iktikaf sehari semalam dan sebulan. Bila seorang bernazar melakukan iktikaf sehari, iaitu hari yang tentukan, hendaklah dimasuk dalam iktikaf itu sebelum fajar dan keluar setelah terbenam matahari. Ini kalau kita bernazar. Maknanya bila nazar dan iktikaf seharian itu bermula daripada sebelum terbitnya fajar, sebelum subuh. Dan akhirnya iktikaf itu sesudah waktu maghrib. Nampak tak waktu dia? Kalau bernazar untuk iktikaf seharian tu mula daripada sebelum subuh, terakhir sampai waktu maghrib. Macam tu.
Apabila seorang bernazar semalam atau malam, hendaklah dimasuk dalam iktikafnya sebelum terbenam matahari dan keluar setelah terbit fajar. Kalau malam bermula pada maghrib, maka hendaklah masuk sebelum maghrib dan berakhir dengan terbit fajar, keluar selepas terbit fajar, itu selepas subuh. Jika seorang bernazar beriktikaf sebulan, hendaklah dimulakan iktikafnya sebelum terbenam matahari di malam pertama dan keluar sesudah terbenam matahari di akhir bulan, baik bulan Ramadan ataupun bukan. Kalau orang bernazar untuk beriktikaf sebulan penuh, maka dia wajib memasuki masjid itu sebelum maghrib hari pertama dan keluar selepas maghrib hari yang terakhir dalam bulan tu, ataupun dalam tempoh 30 hari itu. Begitu Baik. Hukum iktikaf sunnah muakkad dan tentang keutamaannya tidak terdapat hadis yang sahih menerangkan tentang itu. Abu Daud pernah bertanya kepada Ahmad, apakah Ahmad pernah mendengar hadis yang menerangkan keutamaan iktikaf? Ahmad menjawab, tidak. Hanya ada hadis-hadis dhaif. Baihaqi melihatkan daripada Ibn Abbas bahawa Nabi sabda, man masya fi hajati akhihi wa balagha fiha kana khairan lahu min i'tikafi 10 sinin. Wa man i'takafa yawman ibtigha'a wajhillah ja'alallahu bainahu wa bainan nari thalatha khanadiq ab'ad mimma bainal khafiqaini. Siapa yang berusaha membantu saudaranya dan berupaya menyempurnakannya, nescaya demikian itu lebih baik daripadanya beriktikaf 10 tahun. Dan barang siapa beriktikaf 1 hari untuk mencari keridhaan Allah, nescaya diletakkan di antaranya 3 buah parit, jaraknya seperti timur dan barat. Allah menjauhkannya daripada neraka dengan sebab niat iktikaf, dan juga iktikaf dilakukan itu 1 hari sejauh 3 parit. 3 parit mana satu jarak yang besar lah. Ya, maknanya satu jarak yang jauh di antara dia dengan kemurkaan Allah, dengan neraka. Baik, apabila seorang berniat menentukan iktikaf nazarnya, maka wajib dilaksanakan waktu ditetapkan. Iktikaf wajib dilakukan dalam masjid, boleh dilakukan dalam masjid dan sah dalam segala masjid. Demikian pendapat Syafi'i. Ini telah saya jelaskan. Wanita tidak boleh beriktikaf. Wanita tidak boleh beriktikaf dalam keadaan menimbulkan fitnah. Maknanya kalau dia pergi ke satu tempat, keadaan itu tidak selamat baginya, maka dia digalakkan untuk iktikaf di rumahnya saja. Itu dah mencukupi. Apabila seorang bernazar iktikaf dalam bulan Ramadan namun tak dapat melakukannya, maka wajib dilakukan di bulan lain dan tidak wajib dia berpuasa. Orang tu bernazar untuk iktikaf dalam bulan Ramadan, kan kita iktikaf bulan Ramadan, maknanya kita puasa. Tak dapat lakukan kerana penyakit ke, satu perkara yang berlaku, halangan ke, maka dia boleh qada iktikaf nazarnya itu pada bulan lain, tapi tak perlulah bagi dia berpuasa, dan tak perlu baginya berpuasa. Iktikaf boleh dilakukan dalam masa yang lama dan singkat walaupun sejenak. Semuanya itu sah seperti yang telah dihuraikan. Apabila seorang menazar melakukan iktikaf di 10 hari terakhir Ramadan, maka hendaklah dimasuk iktikaf pada malam 21 dan menyelesaikannya di akhir bulan, iaitu pada selepas salat subuh hari yang terakhir, iaitu hari Syawal. Mana itu dimaksudkan kalau dia berniat bernazar untuk iktikaf 10 hari terakhir Ramadan. Baik tuan. Apabila rumah muktakif jauh dari masjid dan terdapat tempat untuk buang air di masjid, maka boleh dikembali ke rumahnya. Ini telah saya jelaskan tadi, ya. Sah beriktikaf di menara masjid ataupun di pekarangan atau di pintunya. Ini merupakan pendapat Buaiti. Mana masjid itu juga termasuk menaranya, termasuk kawasan pintunya, termasuk store-nya, semua itu termasuk dalam kawasan masjid. Baik tuan. Kalau muktakif keluar dari tempat iktikaf untuk menziarahi orang yang baru pulang dari safar, dari pemusafiran, nescaya batallah iktikaf itu. Ini merupakan pendapat mutawali dalam mazhab Syafi'i. Jadi menziarahi orang baru pulang pada musafir pun boleh membatalkan iktikaf. Ini kalau berlaku contohnya iktikaf orang itu dalam bentuk nazar. Bila dia bernazar untuk iktikaf, maka nazar ketelah 10 hari. Dan 10 hari itu dia pergi ziarah orang pulang, maka kena start balik semula. Begitu ya. Batal iktikaf nazar apabila muktakif keluar tempat iktikafnya untuk mengunjungi orang sakit. Ini telah saya jelaskan. Demikianlah pendapat mazhab Syafi'i, Atha, Mujahid, Urwah, Zuhri, Malik, Abu Hanifah, Ishaq, Saur dan Ahmad. Menurut pendapat Al-Hasan, Sa'id bin Jubair dan Nakhi pula, dibolehkan untuk menziarahi orang sakit, tak batal iktikaf tersebut. Wallahu alam. Setakat ini saja tuan-tuan untuk renungan kita pada pagi ini. Semoga ada manfaat dalam perkongsian bab iktikaf ni, iaitu satu sunnah Nabi yang tidak difahami oleh ramai orang, ditinggalkan oleh mereka kerana tidak faham. Sedangkan padanya seperti yang kita jelaskan ada banyak faedah untuk muhasabah diri, untuk konsentrate dapat itu kadar,
ya, untuk memperbaiki diri, untuk kita fokus dalam ibadah. Dan sambil itu dalam hadis walaupun lemah mengatakan seorang yang iktikaf kerana Allah akan dijauhkan daripada neraka dengan jarak 3 parit tadi. Sekian tuan jangan lupa dapatkan Tafsir Ibn Katsir. Bagi mereka yang nak mendapatkannya boleh masuk dalam Telegram sahabat Ustaz Zahazan. Nanti boleh dapatkan daripada Ustazah Nurilis, monitor kelas kita, yang rajin mencatat doa, nota doa yang kita pelajari dalam perjalanan memahami kalam Tuhan ini. Dapatkan Tafsir Ibn Katsir daripada Ustazah Nurilis. Masuk dekat Telegram sahabat Ustaz Zahazan, nanti boleh order daripada beliau. InsyaAllah nanti lepas Ramadan kita sambung sesi Tafsir Tadbir. Nak ikut tak Tafsir Tadbir? Dan jangan lupa bagi mereka yang minat untuk belajar bahasa Arab, saya selalu war-warkan dapatkan buku ni daripada www.telagabiru.com.my. Belajar bahasa Arab, ramai yang telah belajar dan telah menguasai dalam masa yang singkat, iaitu 3 bulan. Memahami, boleh menulis, boleh bercakap. Belajar bahasa Arab ni ibarat kita menaiki kapal terbang lah. Ada kaedah-kaedah yang ditawarkan di luar sana, mereka tak ada kaedah. Jadi belajar nahwu saraf, kemudian orang pun jadi berat nak sebut kitabun, kitabin ke kitaban ke. Tak, kat sini benda itu bukan diignorkan, tapi dipermudahkan. Jadi kitabun ke kitabin ke kitaban ke tak penting, betul kau cakap je kitab dulu. Jadi lama kelamaan besok kau akan belajar kenapa jadi kitabun, kitabin, kitaban yang di sudut saraf baris ujungnya itu. Ya, nahwunya. Jadi alhamdulillah dengan kaedah ni ramai terdapat manfaat, termasuk tokoh motivasi negara Datuk Dr. Haji Muhammad Fadilah Kamsah yang telah pun menguasai bahasa Arab masa 3 bulan belajar kaedah ni. Dia ada lebih kurang 9 siri dapatkan daripada www.telagabiru.com.my. Dan dapat buku ni kalau nak beli baca sendiri boleh, nak minta guru mengajar boleh, nak hadiah ke sekolah untuk anak-anak kita improve bahasa Arab mereka boleh. Saya pun dah buat pada anak-anak saya, alhamdulillah. Yang paling baik sekali saya cadangkan kepada tuan-tuan buat investment ni, belajar kursus online bersama dengan kami. Ikut silibus yang diajar, ikut kaedah diajar. Alhamdulillah pada hari ini kami telah buat automated. Boleh kita belajar dengan sistem. Kalau kita nak ikut kuliah pun lebih baik. Itu hadis secara talaqi. Kerana dengan talaqi ni kita dapat menguasai macam Datuk Dr. Fadilah Kamsah, antara student kami yang paling committed. Alhamdulillah. Barakallahu fikum. Terima kasih tokoh motivasi negara, guru kami semua, Dr. Haji Muhammad Fadilah Kamsah. Jadi tuan dapatkan buku ni dan belajar. Nanti lepas raya kita start kelas yang baru. Kelas online ni 3 bulan insya-Allah tuan-tuan boleh menguasai. Tuan-tuan belajar 6 bulan, tuan-tuan dapat faham Quran insya-Allah. Up to 70% boleh faham Quran, alhamdulillah. Ya, belajarlah bahasa Arab, ambillah peluang. Jadikan Ramadan pada kali ini chapter baru dalam penghayatan kita kepada kalam Tuhan. Tak membaca setakat khatam saja, baca untuk faham. Baguslah kita ada sesi banyak Quran, tapi rugi kalau tak faham. Nak faham tu kena belajar bahasa Arab. Tadabbur tanpa bahasa Arab pembohongan semata-mata, tuan-tuan. Ya, kerana bahasa Arab tu banyak makna tersirat di sebahagian tersurat. Saya galakkan tuan-tuan belajarlah bahasa Arab. Ini kaedah antara yang terbaik kerana dipakai lebih daripada 100 negara dalam dunia. Ya, di Malaysia alhamdulillah kami adalah wakil tunggalnya. Telaga Biru nampak cok ke depan Telaga Biru Ini buku penerbitan kajian lebih pada 50 tahun di Arab Saudi. Dalam color tu cantik. Ada QR code, nampak? Setiap page ada QR code nya. Berarti kalau kita scan kat sini kita boleh dengar orang Arab cakap. Fasahanya itu dengar slang orang Arab. Kadang kita dengar imam kita baca Quran tu bunyi Melayu. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Melayu punya bunyi, betul? Ya. Kita cubalah belajar fasahah. Fasahah ni maknanya slang macam Arab, belajar untuk sebut. Kan? Fasahah maknanya kerana bahasa itu turun bahasa Arab. Belajarlah untuk slang bahasa Arab. Jadi tujuan buku ni bukan saja mengajar kita boleh membaca, tapi kena ikut slang orang Arab. Dengar QR code ni, checking balik semula, recheck balik semula kita punya intonation, pronunciation kita. Bagus tau. Ya. Dan saya cadangkan tuan-tuan untuk ikuti kelas online bersama kami. Bukan setakat beli nanti guna cara yang salah, tak dapat impact yang segera. Ataupun mungkin tak betul cara pengajaran sendiri. Belajar daripada guru-guru yang kami tauliahkan. Yang mereka ni dapat kursus, dapat sertifikat daripada negara Saudi, kebenaran tauliah untuk mengajar cara yang betul. Tauliah ni semua orang boleh ambil. Mereka ikut kursus yang Arab Saudi online, mereka akan faham, tapi kena syarat dia kena ada pengalaman mengajar bahasa Arab lah. Yang saya galakkan tuan miliki, dapatkan daripada
www.telagabiru.com.my. Ya, Khadijah Rais, Safina Yusof, terima kasih semua. Orang sekadar baca tapi perangai masih tak tinggal. Lagi tak nak tinggal. Perkara lama. Jadi dalam hidup ni kena berubahlah, kena ada peningkatan, kena ada kesungguhan, taubat, tinggalkan dosa-dosa yang kita buat. Ya, macam mana nak beli, dah join nak beli. Moonlight. Pergi ke www.telagabiru.com.my, cari perkataan Arabic for all. Arabia lil jami' ni ha. Arabic for bahasa Arab untuk semua. Arabic for all Nanti kita akan dapat link dia, nanti boleh daftar kat situ. Boleh belajar secara online. Beli buku je bagus, tapi takut nanti kita tak ikut kaedah yang betul, maka impactnya tak dapat lah maksimum. Kalau kita beli, betul kita minta guru ataupun ustaz dekat kampung kita mengajar, kat tempat kita mengajar pun boleh. Tapi guru ni kalau mereka ada tauliah mengajar yang betul, lebih cepat impactnya. Kami guru-guru yang kami latih, yang kami pilih, semuanya mereka mendapat latihan daripada Saudi. Ya. Tolong sahabat saya, ya, Yok Paris, tolong letakkan link dekat ni TikTok ni, www.telagabiru.com.my. Senang je, www.telagabiru.com.my. Itu linknya. Cari perkataan Telaga Biru saja. .com.my, telagabiru.com.my. Telaga Biru satu perkataan. Terima kasih tuan sekali lagi. InsyaAllah pagi esok kita lanjutkan bicara pada hari-hari Ramadan yang akhir ni. Moga ada peluang untuk baiki diri kita lagi, mentingkatkan nama kita lagi, meletakkan diri kita di tempat yang lebih baik seluruhnya, insyaAllah di sisi Allah, dengan kesungguhan melakukan amal salih tadi. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbana shighara wa li jami'i masyayikhina wa li jami'i ashabil huquq alaina minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amin. Arabic for all. Ya. Arabic for all, betul. Bagi mereka yang belum ada penguasaan bahasa Arab, kita akan buat satu Arabic Placement Test, APT. Arabic Placement Test ni akan letakkan kita di level yang mana satu. Kalau kita moderate ke, intermediate ke, ataupun kita ni beginners ke, advanced ke, maka di situ mereka akan nilai kita kursus mana, level mana untuk kita masuk. Jadi boleh daftar segera. InsyaAllah lepas raya nanti kita akan start batch yang baru belajar bahasa Arab mengikut pada level penguasaan masing-masing. Ya. Okay, terima kasih semua. Jangan lupa, terima kasih bagi yang telah share, yang telah pun menghantar hadiah kepada saya, bunga, menghantar star dan sebagainya. Terima kasih semua, terima kasih. Barakallahu fikum, terima kasih semua. Jangan lupa join sahabat Ustaz Zahazan di Telegram untuk mengetahui lebih banyak perkembangan dan tafsir tadbir yang akan kita adakan nanti, insyaAllah. Terima kasih Frizul, terima kasih Suhana, terima kasih Poise, terima kasih Moonlight, Hussein Fadli, Sarah Alias, Radin, ada sahabat kita daripada Tawau, sahabat kita daripada Brunei pun ada, Singapura pun ramai, masya-Allah. Terima kasih semua. Terima kasih sahabat-sahabat yang mulia Allah sekalian. Ada Mekah pun ada, alhamdulillah, terima kasih. Mekah pukul apa sekarang? Pukul 3 pagi tengah tahajud, masya-Allah. Terima kasih terima kasih semua. Ibrahim, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi pagi esok. Jangan lupa besok kita ada topik penting sangat untuk bincang, rahsia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Muhammad Fadli, Mas Najwa, terima kasih. Buka akaun TikTok, nak follow Ustaz. Terima kasih kena buka TikTok. Nak join saya Okey, jadi follow. Terima kasih semua. Terima kasih, ajak teman-teman tahu. InsyaAllah ada banyak manfaat kat sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat puasa. Jangan lupa waktu duha dah masuk. Ketika ni tunaikan salat duha. Allah beri keberkatan usia, rezeki pada kita semua, insya-Allah. Terima kasih. Di Mekah berbalik sepanjang tarawih rupanya. Ya. Ni malam-malam akhir mereka memang tarawih panjang, salatul qiyam mereka. Terima kasih Lizadin, terima kasih Murni, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.